menghukumi semua rakyat Malaysia, tidak kira yang berada di golongan B40, M40, nelayan, guru atau sesiapa sahaja. Namun pada malam ini kita akan membincangkan tentang peruntukan yang diberikan kepada mahasiswa, terutamanya di negara kita. Jadi kita bawakan pada malam ini dua pendebat, iaitu saudara Iman Nur Hizam yang memakai baju berwarna putih dan saudara Amirul Abrar yang memakai baju berwarna biru cair. Saudara Iman Nur Hizam merupakan Ketua Penerangan UMNO Siswa Malaysia dan merupakan pengerusi UMNO Siswa UiTM, dan saudara Amirul Abrar merupakan pengerusi Mahasiswa Keadilan Malaysia UiTM. Okey, sebelum kita mulakan perdebatan kita pada malam ini, saya akan bagi tahu format perdebatan pada malam ini. Kita akan berjalan selama 3 pusingan. Yang pertama, kita akan berjalan selama 7 minit setiap seorang, iaitu saudara Iman akan memulakan perdebatan dan diikuti oleh saudara Abrar, dan seterusnya kita sambung semula dengan saudara Iman dan ditutup oleh saudara Amirul Abrar. Pada pusingan kedua, saya sebagai moderator pada malam ini akan menanyakan soalan kepada mereka untuk mereka jawab dan mereka ulas tentang isu-isu yang berkait rapat dengan mahasiswa tentang perbelanjaan 2021. Dan kita akan akhiri pada pusingan yang ketiga, iaitu pusingan pergulungan. Jadi tanpa membuang masa, kita akan teruskan dengan saudara Iman Nur Hizam. Dipersilakan. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Happy Deepavali kepada semua yang menyambut. Tanpa melengahkan masa, saya ingin mulakan dengan mengatakan bahawa perdebatan hari ini adalah berdasarkan fakta dan mohon untuk ia menjadi sebagai satu intellectual discourse untuk kita sama-sama rakyat Malaysia, terutamanya belia dan mahasiswa, untuk fahami apakah sebenarnya yang terkandung dalam Belanjawan 2021. Sebelum itu, saya ingin menekankan bahawa UMNO Siswa punya stance adalah untuk menyokong bersyarat seperti mana MP UMNO sendiri yang berada di dalam parlimen mengatakan begitu. Namun begitu, pada hari ini, tanggungjawab saya sebagai kerajaan untuk bercerita tentang apakah kebaikan, keburukan dan cadangan untuk diajukan kepada ahli-ahli parlimen untuk dibincangkan dalam parlimen pada persidangan hari Isnin nanti. Dengan itu, saya harap semua penonton untuk bersama-sama buka hati supaya kita dapat menerima apakah fakta dan apakah kebaikan dan keburukannya. To make it an intellectual discourse. Baik, saya ingin bercerita bermula dengan apakah the reasoning why dan sebagainya. Kita tengok situasi di seluruh dunia. Mahu tidak mahu, memang keadaan sekarang di seluruh dunia mengalami pandemik COVID-19 yang menjejaskan segala segi sektor di seluruh dunia di setiap satu negara. Jadinya 150 negara dalam Malaysia dalam dunia ini mengalami economic growth deficit, negatif. Trading sudah tentu negatif. Dalam masa yang sama, kerajaan Malaysia telah mengumumkan Belanjawan 2021 dengan catchphrase dia, teguh kita menang bersama. Ini merupakan kesinambungan daripada bantuan prihatin, penjana dan sebagainya untuk membantu 3 aspek utama yang dibentangkan, iaitu 3 matlamatnya merupakan kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. Ini secara langsungnya telah terlihat bahawa ia merupakan inklusif kepada setiap rakyat Malaysia di setiap peringkat masyarakat itu sendiri. Jadinya untuk matlamat yang pertama, ingin dan suka saya petik di sini bahawa matlamat yang pertama sekali adalah kesejahteraan rakyat, di mana saya ingin bercerita tentang apakah yang diberikan. Pertama, bantuan prihatin sebanyak 6.5 bilion untuk 8.1 juta penerima dan memudahkan cara pembayaran pinjaman sehingga RM150,000 untuk semua B40 serta M40. Ini satu benda yang saya rasa patut dipuji kerana bukan hanya B40 yang menerima bantuan, malah M40 juga.
Yang kehilangan pekerjaan atau pendapatan terkesan bermula Disember 2020 diberikan moratorium 3 bulan dan pengurangan ansuran bulanan sebanyak 50% untuk 6 bulan. Kemudiannya pengeluaran bersasar akaun 1 di KWSP RM500 setiap bulan sehingga maksimum RM6,000 ataupun 12 bulan. Lanjutan 3 bulan allowance mencari kerja. Bukan allowance kerja, allowance mencari kerja pada tahun 2021 berjumlah 150 juta. Kemudiannya masuk pada kelangsungan perniagaan. Program subsidi upah 2.0 bersebanyak 1.5 bilion ringgit untuk peruntukan program subsidi upah dengan had pekerja dinaikkan kepada 500 pekerja dari 200 pekerja untuk sektor pelancongan dan perencitan. Dan kemudiannya ketahanan ekonomi. Projek berskala besar 15 bilion ringgit termasuk Lebuh Raya Pen Borneo, landasan berkembar elektrik Gemas Johor Bahru dan landasan berkembar Lembah Kelang fasa pertama. Dan juga 780 juta ringgit bagi 5 koridor wilayah pembangunan ekonomi. Projek-projek pembangunan akan diteruskan dengan peruntukan bagi tahun 2021 iaitu wilayah ekonomi koridor utara NCER, wilayah ekonomi pantai timur ECER, koridor pembangunan tenaga Sarawak SCORE SCORE, Iskandar Malaysia WPI dan koridor pembangunan Sabah SDC. Apa yang saya ingin semua kita memahami dan mendalami adalah kesemua perkara-perkara ini haruslah kita lihat sebagai satu cycle. Untuk membantu mahasiswa, adakah kita ingin membiarkan lagi satu culture yang tidak baik, satu culture yang tidak elok untuk diikuti, iaitu cash is king. Kerana apa? Selagi mana kita bagi ikan setiap hari, selagi itulah dia tak reti menjoran. Jadi, Belanjawan 2021 ini merupakan satu perkara yang memberikan joran kepada rakyat, joran kepada belia, joran kepada mahasiswa untuk memancing ikan dalam masa pandemik ini. BPR, kalau kita tengok, adalah untuk kekalkan cash is king punya tradition. Dan sebab itulah kalau kita lihat tadi koridor-koridor pembangunan, tekankan tentang pembangunan iaitu focus more on infrastructure to benefit the long term planning. Kerana apa? Apabila kita sentiasa memberikan kewangan, contoh, graduan di Malaysia ini setiap tahun, lepasannya, yang outputnya adalah 300,000 setiap tahun. Lepas tu, kalau kita nak bagi RM10 je pun kepada setiap satu, dah jadi 3 juta. Minta maaf, saya punya matematik agak kurang sikit. Minta maaf So, tapi basically you get the point. Which is, nak bagi duit setiap hari, nak bagi duit sentiasa cash, takkan nak mampu untuk cover semua benda. Sebab with maybe RM250, what can you buy to sustain the long run? Tapi kalau kita bagi peluang-peluang pekerjaan yang banyak lagi akan saya senaraikan, maka benda itu akan memberikan efek untuk long run. Bukan sahaja untuk mendapat ikan untuk makan day to day basis, tapi mendapat joran untuk mendapatkan ikan sendiri dengan bantuan kerajaan. Dan sebagai contoh lagi, TVET diperkasakan. Kerana dalam masa depan yang terdekat ini kita dapat lihat, walaupun seseorang itu mempunyai diri, professional degree dan sebagainya, lawyer, doktor dan sebagainya, ia akan menjadi susah untuk dapat pekerjaan. Tapi apa yang kita dapat lihat dalam masa pandemik ini, perkara yang kita dapat fokuskan adalah berdasarkan skill yang kita dapat gunakan melalui TVET untuk mendapat jana pendapatan. Sebagai contoh, kita pun memang takkan tahu COVID ni habis sampai bila. Kerana sebelum ni, dia punya coding genetik dia adalah COVID-19 sekarang dah mutate kepada D614G yang merupakan super spreader kategori dia. Dan PKP sekarang ni memang bukan an option sebab ia akan menyusahkan ekonomi kita. Walaupun kita so sekarang ni PKPB dan sebagainya untuk balance ekonomi dan juga public health. This whole belanjawan this whole thing affects the economic sector worse than the Great Depression. That is a fact. Fakta bahawa sekarang ni lebih teruk daripada Great Depression. Dan Belanjawan 2021, banyak lagi nanti saya akan bercerita dengan anda semua apakah perkara yang menyebabkan cycle itu bagus untuk rakyat kita semua. Adalah kerana it creates jobs through skills and it is for us to understand this whole thing is collective responsibility. Kerajaan bersama rakyat, rakyat kena increase cash flow dengan bantuan rakyat, dengan bantuan kerajaan dan SOP perlu dipatuhi. Dan juga perkara-perkara yang sebelum ni dalam belanjawan-belanjawan ini tidak ditekankan, iaitu empowering of women, empowering of masyarakat rentan, iaitu vulnerable people, extreme poverty, old age dan disabled. Ini dalam yang kita belanjawan 21 dapat melihat
to help give more mechanisms rather than direct solutions. Oleh itu, last but not least, saya nak kata kerajaan sebab dalam konsep belanjawan ada 4 faktor, iaitu operating expenditure, development expenditure sahaja. Tapi sekarang memberikan tambahan 2 expenditure, iaitu COVID-19 expenditure dan long term savings expenditure. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih saudara Iman Nur Hizam di atas penyampaian tentang belanjawan 2021. So para hadirin yang berada di rumah, kita boleh fahami apakah intipati belanjawan 2021 yang berkait rapat dengan mahasiswa. Jadi saya teruskan dengan saudara Amirul Abrar untuk membahaskan perkara-perkara yang telah disampaikan oleh saudara Iman Nur Hizam. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iman kerana sudi semetas dengan saya hari ini. Baik. Saya nak petik satu analogi yang dibuat oleh Iman. Katanya hari ini kerajaan tak berniat untuk bagi ikan sedabak kepada rakyat sebab lama-lama ikan ni akan habis. Dan dia berhasrat untuk bagi joran supaya rakyat boleh memancing sendiri. Tapi apa yang kurangnya dalam belanjawan ini bukan joran dan ikannya. Yang kurangnya adalah umpannya. Sebab apa? Kalau kerajaan lambatkan joran sekalipun tapi tidak ada pelan jangka masa panjang yang baik, ikan pun tak dapat. Maka mati kebuluran rakyat yang mendapat joran kosong ini, hadirin dan hadirat semua. Apakah contoh umpan-umpan yang tidak diberi oleh kerajaan? Contohnya, dalam pengkhususan kepada mahasiswa ni apa yang tertinggal? PTPTN, apa lagi yang tertinggal? Bantuan one-off, apa lagi yang tertinggal? Kos tentang yuran pengajian. Ini adalah perkara-perkara serius yang tidak digariskan dalam belanjawan. Sebab itu, bila saudara Iman bercerita dalam studio hari ini tentang banyak perkara, saya kata saya boleh saja setuju sebab perkara itu memang sudah ada dalam belanjawan. Dan sekiranya baik, kita memang akan sokong. Tapi ada lopong-lopong yang masih lagi belum diisi oleh kerajaan sekarang. Dan sekiranya tidak dilakukan pindaan, maka saya kira ahli-ahli dewan di parlimen pun akan ada kewarasan untuk tidak menerima bajet ini dengan hati yang terbuka. Baik, apakah contoh-contohnya tadi? Katanya tentang skim pekerjaan, bantuan untuk mencari kerja dan sebagainya. Tapi untuk revive company-company yang tutup ini tidak ada. Anda bayangkan kutipan cukai korporat tahun ini pun jatuh. Jadi kalau tahun depan pun kita dah selesai COVID, orang boleh kerja. Tapi kalau syarikat-syarikat masih sikit, saiz syarikat itu kecil. Jadi mereka juga terpaksa untuk mengurangkan pekerjaan, mengurangkan upah. Jadi hari ini umpan itu ada atau tidak? Tidaklah hadirin dan hadirat sekalian. Kedua, kalau nak bercerita tentang mahasiswa dan belia, anda dengar atau tidak apa yang dikatakan oleh saudara Iman tadi ni sebenarnya adalah perkara-perkara yang biasa. Daripada kerajaan dulu sampai sekarang, perkara-perkara untuk upskilling ini tetap akan ada. Dan bantuan-bantuan untuk mengukuhkan universiti ini memang ada. Program TVET lah, program inilah, program itulah, itu memang perlu untuk sustain of the student. Tapi ini adalah untuk mereka yang bakal untuk menjadi mahasiswa. Contohnya tahun depan mereka jadi mahasiswa, maka ada program-program disediakan untuk mereka. Untuk kita sekarang bagaimana? Adakah kita mahasiswa yang yang hutang dengan PTPTN ini, bagaimana untuk selesaikan hutang? Ditambahkan lagi dengan hutang yang kita minta untuk beli laptop, hadirin dan hadirat semua. Baik, saya akan ceritakan kepada anda apa yang tidak ada sebenarnya dalam belanjawan ini. Pertama sekali adalah tentang pengurangan kos yuran universiti. Ini adalah perkara yang sangat penting sebab kita belum tahu lagi kita boleh balik atau tidak ke universiti. Kedua adalah tentang PTPTN, hadirin dan hadirat semua. PTPTN ini sekarang kalau mereka sekalipun sudah dapat kerja tahun depan, adakah setelah mendapat kerja, setelah habis grace period, mereka terus kena bayar PTPTN? Ataupun masih ada moratorium lanjutan? Ataupun ada skim bayaran tapi secara diskaun? Perkara ini yang tidak ada dalam belanjawan. Ketiga, berkenaan dengan mahasiswa perlu meminjam lagi untuk beli laptop. Ini perkara yang sangat janggal. Kalau kita pinjam duit yang banyak, kemudian diminta lagi untuk pinjam duit untuk beli laptop, ini bukan keadaan membantu. Ini keadaan yang lebih membebankan rakyat ataupun mahasiswa. Ketiga, anda sedar atau tidak sedar, dalam belanjawan ini kalau anda lihat, peruntukan universiti telah dikurangkan. Dan kita, saudara Iman dari UiTM, dikurangkan hampir 100 juta ringgit.
Jadi bagaimana dengan 100 juta ringgit ini dikurangkan mampu membantu kita untuk UiTM mengurangkan yuran pengajian. Dan seterusnya adalah tentang yang tidak disentuh oleh saudara Iman. Dan saya tahu mungkin agak pahit untuk ditelan, tapi inilah kebenaran. Bantuan ataupun geran one-off terhadap jasa dan penggerak komuniti. Ini adalah satu perkara yang tidak ada keperluan sekarang. Kalau betul kita nak gerakkan komuniti, kalau betul kita nak mendamaikan dasar-dasar kerajaan, tapi bukan sekarang. Sebab apa? Sebab dalam keadaan krisis sekarang, apa yang rakyat perlu adalah revive of the economy itself. Dan membawa maksud apa? Perlu banyak dana disuntik kepada bantuan tabung kumpulan wang COVID-19 untuk menyelesaikan masalah pengangguran tadi, untuk selesaikan masalah insentif isi rumah tadi. Hadirin dan hadirat semua. Jadi, untuk saya selaku MKM UiTM hari ini, apa yang saya cadangkan untuk kita analisis balik hari ini adalah tentang kepentingan mahasiswa dan universiti itu sendiri. Pertama adalah PTPTN. Kita perlu dan mendesak kerajaan untuk adakan satu skim bayaran balik dan juga berlanjutan moratorium lagi supaya mereka dapat dulu untuk revive ekonomi. Kedua adalah tentang pinjaman laptop daripada PTPTN ini adalah perkara yang sangat janggal dan tidak jelas. Sedangkan kalau anda semaklah dalam belanjawan 2021 ini, dalam perkara 117 kesinambungan digital, dalam perkara ini dia bercerita tentang bagaimana GLC dan GLIC memberikan RM150 kepada sekolah untuk memberikan laptop kepada 50,000 pelajar yang akan dapat. Kenapa fungsi yang sama tidak digunakan kepada mahasiswa? Ini yang pelik. Kenapa mahasiswa yang kena berhutang tapi mereka yang di sekolah boleh dapat secara percuma melalui geran-geran oleh GLC dan GLIC ini? Seterusnya, peruntukan yang dikurangkan. Dengan pengurangan peruntukan ini, kita tidak dapatlah mengurangkan kos. Sebaliknya, perlulah kerajaan tukar daripada suntik kepada infrastruktur, suntiklah kepada kos operasi universiti. Bila kita suntik pada kos operasi universiti, universiti boleh membayar kos-kos operasi, contohnya walaupun universiti tutup tapi lampu kipas elektrik ni mereka masih kena bayar. Walaupun universiti tutup, perabot-perabot yang disewa oleh kontraktor luar ini masih kena bayar. Sekarang kita yang tanggung dalam yuran. Sebab itu kalau kita suntik dalam kos operasi, kita boleh untuk kurangkan yuran mahasiswa. Bantuan one off. Kata Datuk ataupun kata Iman hari ini, dia kata kita tak bolehlah nak buat cash is king. Tapi kalau semua orang dapat bantuan, kenapa mahasiswa tidak dapat? Jadi perkara yang pelik ini kita perlu jawab hari ini dan kita perlu desak supaya ada kebajikan dan keadilan kepada mahasiswa. Assalamualaikum. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara Amirul Abrar di atas penyampaian sebentar tadi. Jadi kita teruskan lagi dengan saudara Iman untuk mempertahankan ujahan beliau yang pertama tadi. Dipersilakan. Baik, terima kasih saudara Abrar. Sungguh interesting apa yang dibawa di sini pada hari ini. Sekali lagi saya ingin tekankan bahawa ini merupakan intellectual discourse di mana segala apa cadangan yang baik dicadangkan oleh saudara Abrar, saya sendiri sebagai ketua penerangan akan membawa kepada peringkat pusat UMNO sendiri untuk sampaikan hasrat mahasiswa. Kerana apa yang telah dikatakan oleh saudara Abrar sebentar tadi sangat-sangat benar on certain levels yang mana we should tally it with reality. Sekarang ni kalau kita nak tengok setiap sektor ataupun setiap masyarakat di Malaysia ini telah pun mendapat sedikit sebanyak apa yang diperlukan untuk menyara hidup dan untuk improve. Tu pun nilai dia dah 322.5 bilion ringgit. Kalau nak tambah lagi untuk mahasiswa dan belia, apakah pula dia punya figure pada ketika itu? Tapi saya tidak mengatakan bahawa mahasiswa tidak perlu diingati ataupun tidak perlu disertakan. Saya mengatakan sangat perlu, tapi kita mungkin boleh tukar allocation sedia ada yang berada dalam MOHE punya funding untuk ke arah perkara-perkara yang lain. Jadi, saya ingin tekankan di sini tentang syarikat-syarikat. Jika saudara Abrar melihat dengan lebih teliti belanjawan yang kita ada di hadapan kita, ia merangkul semua perkara termasuklah dengan syarikat. Apa yang saudara Abrar tidak katakan tadi, bahawa umpan itu tak ada, sebenarnya ada. Tolong lihat dengan lebih teliti, wahai saudara Abrar.
kita boleh tengok bahawa kerajaan di bawah KBS memberikan. So, before that, sebelum saya cakap fakta ni, saya nak semua ingat dan faham. The function of a government, the function of the future planning is to ensure sustainability. Sekali lagi, bantuan one-off pada saya boleh disertakan. Tapi yang lebih penting adalah long term planning. Apa umpan yang saudara Abrar kata tadi tak ada? Sebenarnya ada. Iaitu insentif kepada majikan swasta sebanyak RM1,000 sebulan sehingga 3 bulan bagi setiap graduan baharu yang menyertai program perantisan nasional. Maksudnya dekat sini adalah setiap syarikat itu diberikan insentif untuk mengambil graduan-graduan baru ni. Macam saya katakan tadi, 300,000 graduan lepasan universiti, IPTA, IPTS, every institution, higher tertiary education institution, keluar 300,000 setiap tahun. Samalah dengan tahun ini akan keluar juga. So, apa yang penting adalah job placement. Government bagi opportunity untuk, bagi insentif kepada syarikat untuk ambil graduan-graduan baru ini untuk mendapat pekerjaan. Government sendiri akan tanggung gaji dia RM1,000 setiap bulan selama 3 bulan. Dan juga berikan syarikat itu grant sehingga RM4,000 untuk program latihan bagi program perantisan tersebut, termasuklah pensijilan profesional. Dalam masa sama, saya nak tekankan bahawa program e-belia tentang e-wallet tu daripada umur 18 hingga 20, saya sangat memahami bahawa itu sebenarnya patut ditingkatkan umurnya. Namun begitu, dalam masa yang sama, there's this one fact yang saudara Abrar terlupa nak cakap, bahawa apabila bantuan BPR untuk bujang itu hanya laku untuk orang-orang yang dah bekerja. Dalam masa yang sama, sebenarnya mahasiswa mana yang ada part-time job boleh juga apply. Yang gaji RM2,000 dan ke bawah boleh apply untuk dapatkan bantuan RM350. Itu merupakan satu perkara, bukanlah satu, beberapa perkara yang saudara Abrar tidak katakan sebentar tadi. Dalam masa yang sama, ingin ataupun suka saya tekankan bahawa suntikan-suntikan yang dilakukan oleh kerajaan, penjana dan sebagainya itu telah pun menunjukkan satu perkara yang positif kepada Malaysia. Kerana apa? Kerana apabila pada Mac hari itu waktu PKP baru mula dan sebagainya, tak ada apa-apa insentif yang sebegini rupa langsung diberikan. Jadinya efek dia adalah kepada unemployment rate negara kita. Pada bulan Mac, unemployment rate was 5.3% tanpa apa-apa bantuan daripada kerajaan. Selepas itu, bila mula insentif dan sebagainya, Jun jatuh 4.9% untuk unemployment rate. Dan kemudian pada Julai dan Ogos jatuh kepada 4.7%. Dan kemudiannya pada bulan September pula jatuh kepada 4.6%. Pada ketika itu, fiscal injection, the budget, not included the budget, was 305 billion ringgit, minta maaf, 305 billion ringgit fiscal injection. Dan sebab itu pada awal-awal perdebatan tadi saya katakan bahawa belanjawan 2021 ini merupakan a continuation daripada fiscal injection yang sebelum ini. So bila 322.5 billion fiscal injection akan diberikan kepada rakyat, maka sudah tentu unemployment rate akan lebih berkurang. Kerana even before this 305 billion ringgit pun dah kurangkan unemployment rate daripada 5.3 terus kepada 4.6 pada zaman COVID ini. Maaf nak catch my breath sikit. Okey, saya juga ingin tekankan dekat sini tentang menjana dan mengekalkan pekerjaan. Funding untuk jana kerja 3.7 bilion ringgit untuk mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan. Okey? Dan kemudiannya penjana kerjaya 2 bilion ringgit insentif bagi menyediakan peluang pekerjaan kepada lebih 250,000 pencari kerja. Okey, bear in mind, mahasiswa habis belajar nak buat apa? Nak bekerja. So ini semua adalah untuk long term kita, bukan sahaja one off bantuan RM250 je. Rakan-rakan sekalian, one off bantuan penting, tapi do not make that your king. We are the new generation. Ingat, kita tak nak jadi macam dulu. Kita nak jadi belia yang bagus, mahasiswa yang bagus, masa depan Malaysia yang bagus. Jadi seterusnya, reskilling dan upskilling, 1 bilion ringgit program kemahiran semula, program peningkatan kemahiran dan latihan semula untuk RM200,000. Maksud reskilling upskilling ni, maksudnya adalah contoh saya dah habis belajar sebagai lawyer dan sebagainya, tapi kalau saya minat benda lain, dia akan bagi kita skill set baru
untuk maybe technology specialist or something like, not specialist lah, technology related dan sebagainya. Kemudiannya, insentif pengambilan pekerja yang diberi, ini bukan pekerja baru saja, pekerja yang bukan graduan. Pelepasan cukai sehingga RM1,000 setahun untuk yuran pengajian kini, termasuk kursus peningkatan kemahiran dari Badan Bertauliah. KPT PACE voucher RM3,000 untuk graduan mengambil kursus sijil profesional. Itu yang masuk tadi telah reskilling upskilling. Okey. Kemudian Majlis Pekerjaan Negara untuk menyelaras pelbagai inisiatif merentas kementerian dan agensi dalam mencipta peluang pekerjaan, peningkatan kemahiran dan latihan pekerja, perlindungan sosial. Perlindungan sosial ni orang bekerja kena ada perlindungan sosial. So benda ni pun ditekankan dalam bajet kita. Caruman penuh di bawah skim bencana pekerjaan Perkeso. And then My Step RM700 juta yang memberikan 50,000 peluang pekerjaan di sektor awam dan GLC ditawarkan bermula Julai 2021. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih di atas penyampaian yang disampaikan oleh saudara Iman Nur Hizam sebentar tadi. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi yang pertama ini, kita akan memberikan peluang kepada saudara Amirul Abrar selama 7 minit untuk menyampaikan hujahan yang terakhir. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kata Datuk Iman hari ini, belanjawan tinggi. Kalau kita campur mahasiswa, berapa banyak lagi belanjawan ini akan jadi? Syarat dia senang je. Kita kurangkan belanjawan-belanjawan yang tidak ada kepentingan. Apakah belanjawan yang tak ada kepentingan? Jasa, penggerak komuniti, projek-projek tinggi kementerian macam MITI nak bangunan baru, Perdana Menteri ditingkatkan pada 1 bilion. Buat masa sekarang ni, saya pesan pada ahli politik kita, bawa-bawalah bertangguh sementara. Bukan tidak boleh. Tapi buat masa sekarang, anda kena ingat, bajet ini adalah bajet COVID-19. Bukan bajet untuk kita membina negara yang begitu mencanak, tapi untuk beri rakyat kita cukup makan dan pakai. Kalau kita tidak suntik betul-betul belanjawan ini kepada perut rakyat untuk cukup makan dan pakai, bagaimana rakyat kita nak sumbangkan ekonomi kepada negara? Semudah itu saja, Iman. Anda kena faham. Baik, kata Iman juga, program perintisan ini, saya nak tergelak. Program perintisan ini samalah dengan program Pro2J. Samalah dengan program yang sebelum ini dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional sekalipun dan melalui Kerajaan PH nama dia Pro2J. Dan program ini memang dah ada setiap tahun. Dan program ini hanya diteruskan sahaja. Dan program ini memang memberi allowance kepada mereka yang menjadi perintisan dan juga memberi insentif pada syarikat-syarikat kerajaan dan swasta yang sudi mengambil mahasiswa ini untuk menjadi perantis di syarikat mereka. Cuma untuk masalah mengurangkan pengangguran ini, cuba anda bayangkan dalam keadaan syarikat-syarikat yang banyak ditutup, syarikat makin sikit. Dalam keadaan syarikat ini perlu kurangkan saiz pekerjaan, maka peluang itu jadi sikit. Jadi, bagaimana sekarang ini untuk kita luaskan balik syarikat-syarikat ini, untuk kita hidupkan balik syarikat yang telah mati. Jadi, kalau dua-dua perkara ini kita tidak boleh untuk capai dan suntik kepada mereka, masalah pengangguran di Malaysia ini akan makin menjadi parah. Betul, Iman, banyak pengangguran yang berlaku. Itu yang kita kena setuju. Tapi pengangguran ini juga serius. Kalau kita hanya sediakan peluang untuk mereka belajar, meningkatkan upskilling, tapi tidak ada ruang di syarikat-syarikat, tidak ada ruang di industri yang sebenar. Sijil, hanya ada tinggal sijil je lah. Kemahiran, hanya untuk diri sendiri je lah. Tidak boleh untuk disumbangkan pada negara. Sebab itu, kita perlu suntik dana ini lebih kepada sektor-sektor korporat. Bagaimana untuk mereka bangunkan balik syarikat mereka. Dan suntik juga kepada rakyat. Belia ini betul. Upskilling, perantis ini kita boleh kekalkan. Tapi kalau ia tidak berseimbangan dengan sektor-sektor korporat ini, syarikat-syarikat ini, maka tidak gunalah kita buat macam mana sekalipun, tapi kalau ruang tak ada. Baik, dalam banyak perkara yang Iman cakap hari ini, saya kira saya boleh setuju. Tapi Iman lupa bahawa dalam banyak-banyak perkara yang dia sebut tadi, itu adalah perkara-perkara yang memang sudah menjadi tanggungjawab kerajaan. Sama ada bajet ini diluluskan atau tidak diluluskan, itulah perkara yang kita perlu lakukan. Mengurangkan pengangguran dan memastikan rakyat kita cukup makan dan pakai. Sebab itu, untuk kita bercerita lebih lanjut tentang perkara ini, kita lihat peruntukan ini memang ada. Tapi peruntukan ini dikurangkan. Contohnya peruntukan untuk isi rumah. Dikurangkan. Bukan ditambah. Masih ada. Tapi dikurangkan. Maka kita soal dekat sini. Kenapa dikurangkan? Adakah selama ini bantuan ini mencukupi?
Saya kata tidak. Mustahillah bantuan ini mencukupi. Jadi apabila dikurangkan, makin terdesaklah kita. Bantuan kepada bujang pun dikurangkan. Jadi ini adalah perkara-perkara yang menimbulkan persoalan di meja saya hari ini. Adakah Iman sokong inisiatif ini diteruskan dengan pengurangan? Saya kata tidaklah Iman. Jadi untuk analisis belanjawan ini secara realistik, kita kena tengok juga berapa banyak yang disuntik ke dalam tabung kumpulan wang COVID-19. Yang diunjurkan dalam COVID-19 ini rendah. Memang banyak tapi dalam skala yang rendah. Sebab kalau kita suntik kepada tabung kumpulan wang COVID-19 ini, masalah pengangguran, masalah pendapatan isi rumah, masalah hilang pekerjaan ini boleh diselesaikan dengan lebih cepat berbanding kalau kita letakkan di sektor-sektor lain yang mungkin akan menimbulkan banyak persoalan di peringkat kementerian dan sebagainya. Jadi satu suntikan yang baik perlu dibuat pada tabung COVID-19. Caranya apa? Kurangkanlah projek-projek mega ini, Saudara Iman. Anda juga kena setuju jasa penggerak komuniti dan projek-projek lain ini sebut masa sekarang tidak ada kepentingan lagi. Fokus dulu kepada rakyat. Pastikan rakyat di luar sana B40, M40 cukup makan, cukup tidur, cukup pakaian, boleh pakai, boleh hidup seperti biasa walaupun hari ini dalam keadaan kita COVID. Saya yakin rakyat pun faham kerajaan tengah susah, tapi susah kerajaan tidak sama dengan susah rakyat. Susah rakyat tidak makan, susah kerajaan masih boleh jalankan kerja mereka, masih boleh cari pelaburan, tapi tidak rakyat. Jadi sebab itu, satu belanjawan yang dikatakan inklusif ini sebenarnya tidak inklusif dan tidak ada pemfokusan kepada rakyat secara spesifik. Sebaliknya memfokuskan belanjawan seperti biasa kita nampak pada belanjawan 2020, belanjawan 2021. Saya ingin tegaskan, seperti mana pegangan oleh Ketua Pembangkang, kalau defisit meningkat sekalipun, asalkan rakyat terbela, kita sokong. Walaupun banyak perkara terpaksa kita korbankan. Jadi, perlunya dekat sini kita lakukan satu semak semula dalam segala bentuk belanjawan yang ada supaya kita dapat lihat kita sebagai rakyat senang untuk hidup, senang untuk bayar cukai, senang untuk ada wang kita sendiri. Contohnya tadi, contoh PTPTN, pembayaran moratorium dan sebagainya. Perlu ada satu pelan yang baik dan jangka masa panjang. Bukan sekadar lanjutkan moratorium, tapi skim-skim ini haruslah mengikut kesesuaian masa. Kalau rakyat tak ada duit nak bayar dengan kadar yang sedia ada, maka kurangkan bayaran. Kalau rakyat belum cukup duit, lanjutkanlah dulu moratorium. Ini adalah untuk memastikan rakyat juga senang, kerajaan juga senang. Dan saya tahu perkara ini tidak mudah, tapi alangkah baiknya kalau kerajaan duduk seperti mana rakyat biasa kita hidup. Hadirin dan hadirat semua. Baik, oleh sebab itu, saya kira belanjawan kali ini kalau tidak disemak, kalau tidak dilakukan pindaan, maka jangan impikan bahawa belanjawan ini akan menjadi inklusif dan mensejahterakan rakyat. Sebaliknya, belanjawan inilah yang akan merugikan kita semua sebab unjurannya adalah tidak realistik, fokusnya adalah tidak tepat dan tidak mesra kepada kita dalam keadaan COVID-19. Assalamualaikum. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara Amirul Abrar di atas pujahan beliau tadi untuk mematahkan segala penyampaian yang telah disampaikan oleh saudara Iman Nur Hizam. Jadi, kita akan teruskan lagi kepada pusingan kita yang kedua, iaitu saya akan menanyakan soalan kepada kedua pendebat kita tentang belanjawan 2021 yang dikhususkan kepada mahasiswa. Jadi untuk mereka jawab, saya akan beri masa mereka 7 minit setiap seorang untuk memberikan pandangan, pendapat ataupun cadangan yang terbaik untuk belanjawan 2021 khusus untuk mahasiswa. Jadi saya akan teruskan kepada pendebat yang pertama, iaitu saya akan ajukan soalan kepada saudara Amirul Abrar. Soalan saya adalah, ada mahasiswa yang berpendapat bahawa bantuan khas seperti bantuan one-off kepada mahasiswa harus diteruskan oleh pihak kerajaan untuk ringankan beban mereka. Walaupun mod pembelajaran pada masa kini telah beralih ke maya. Ini bermakna tanggungan mereka sudah pun disekalikan dengan tanggungan ahli keluarga. Tambahan pula, kerajaan telah pun memperuntukkan 1.5 bilion
melalui program jaringan prihatin bagi golongan B40 untuk mendapatkan kemudahan internet. Jadi soalan saya kepada saudara Amirul Abrar adalah, apakah bantuan seperti ini masih diperlukan dan apakah rasionalnya? Dipersilakan. Terima kasih Lutfi. Pandangan saya setuju sekiranya kita teruskan bantuan one-off ni. Sebab utama dan paling pertama, kalau semua orang golongan sasar dalam belanjawan ini dapat, kenapa tidak mahasiswa? Anda lihat, dalam belanjawan ini banyak menekan kepada B40. Maka terima kasih untuk B40 itu. Tapi kenapa tidak kepada M40? Dalam keadaan M40 yang tidak menerima apa-apa ini, sedikit sebanyak one-off inilah yang akan melegakan hati kita. Melegakan hati saya golongan M40 ini. Anda bayangkan dengan bantuan ini, saya juga boleh untuk membayar bil-bil telefon, boleh bayar sewa rumah, boleh beli alatan pembelajaran, alatan untuk hidup hari-hari. Walaupun sedikit, sekurang-kurangnya dapat melegakan hati dan meringankan beban saya. Kalau nak lihat perkara ini, kalau sekalipun kita tak nak bagi, anda lihat, kalau kita sekalikan dengan belanjawan isi rumah pun menurun. Memang ada, tapi turun. Kalau RM750 kepada RM800 pada RM1,500 untuk rumah yang ada 2 anak dan lebih ini, adakah cukup hadirin dan hadirat semua? Saya kata tidak cukup. Jadi bantuan kepada mahasiswa ini diperlukan spesifikasi untuk pembelian dan juga keperluan mahasiswa itu sendiri. Berkenaan dengan jaringan prihatin, saya setuju bahawa jaringan prihatin ini memang memperuntukkan RM180 seorang untuk kredit telekomunikasi. Tapi kalau kita lihat balik, perkara ini tidak duduk di bawah spesifikasi kementerian mana, bagaimana pelaksanaannya ingin dilakukan, bagaimana, adakah setiap isi rumah yang B40 pelajar-pelajar ini akan dapat, dan bagaimana pula dengan nasib M40. Kita terpaksa juga untuk menanggung kos sendiri untuk data, untuk internet. Jadi saya kira bantuan one-off ini penting untuk golongan-golongan yang tidak ditarget dalam belanjawan ini, contohnya M40. Jaringan prihatin ini memang baik, tapi belum ada cara pelaksanaan dan cerakinan yang betul. Kita boleh setuju, tapi kalau tidak ada pencerakinan yang betul, tidak ada pencerakinan yang fokus, saya kira perkara ini hanya sia-sia. Inisiatif sekarang pun banyak. Kita dah bagi data, kita dah bagi pelan percuma, kita dah bagi internet untuk beberapa ketika itu percuma. Tapi adakah ia cukup untuk pembelajaran online? 40 GB untuk semua jenis aplikasi di telefon bimbit kita ataupun untuk kita hotspot ini sebenarnya tidak cukup. Jadi kalau kita nak bagi jaringan prihatin kepada B40 ini secara keseluruhan data, lebih baik kita suntik kepada data pemfokusan untuk belajar. Kalau kita akses Google Meet, akses Zoom, akses Microsoft Teams, akses Google Drive ini tanpa sebarang limitasi, ini lebih baik untuk semua orang dapat dan rasai bersama. Okey, oleh sebab itulah bantuan ini masih perlu dikekalkan. Saya kira daripada dulu bila kita dapat, saya masih ingat saya pun gunakan duit itu untuk beli buku, beli peralatan, alatan komputer. Bila dikurangkan kepada RM100 pun masih boleh bayar bil telefon saya, masih boleh bayar beberapa keperluan, contohnya buku teks dan sebagainya. Jadi bantuan ini juga masih diperlukan. Kalau kita nak sekalikan dengan isi rumah ni untuk pendapatan dan kehidupan di rumah, dan bukannya dispesifikasikan. Takkanlah dapat duit itu ibu kita ataupun ayah kita nak bedak-bedak untuk setiap anak ni bedak-bedak sebegitu. Mestilah duit itu digunakan sekali untuk keperluan rumah sebagai contohnya. Jadi sebab itulah kita fikir bahawa perkara ini perlu dipanjangkan dan perlu ada. Bukan setakat bantuan one-off sahaja yang kita setuju. Banyak lagi perkara yang kita setuju, contohnya inisiatif-inisiatif lain yang telah saya sebutkan tadi. Contohnya kita nak ada satu pelan skim kepada PTPTN. Kita nak juga pelan bagaimana pinjaman PTPTN untuk membeli laptop ini sama seperti perkara 117 dalam belanjawan, iaitu bantuan daripada JLC dan JLIC. Dan kita nak juga peruntukan universiti ini dinaikkan semula. Kalau tidak boleh tambah, kekalkan pada paranya mengikut belanjawan yang sebelumnya. Dan kita nak juga pengurangan kos yuran pengajian mahasiswa. Sebab kita tak duduk, kenapa kita nak perlu bayar yuran perkhidmatan dan fasiliti? Sebab itu, bila kesemua perkara-perkara ini kita sekalikan dalam belanjawan kepada mahasiswa, itu lebih baik daripada kita mengenepikan mereka semua disebabkan apa? Disebabkan kita rasa tidak ada kepentingan
hadirin dan hadirat sekalian. Itu sahaja. Assalamualaikum. Okey, terima kasih di atas jawapan yang diberikan oleh saudara Amirul Abrar sebentar tadi. Okey, so kita akan teruskan pusingan kedua kita kepada saudara Iman Nur Hizam. Jadi soalan saya adalah, kerajaan telah memperuntukkan 14.4 bilion kepada Kementerian Pendidikan Tinggi. Namun tiada peruntukan khas untuk mahasiswa. Adakah peruntukan yang disalurkan ini benar-benar cukup untuk membantu mahasiswa seluruh negara mendepani cabaran pembelajaran yang baru? Dipersilakan. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Sebelum saya masuk kepada jawapan saya ingin menjawab beberapa persoalan yang diberikan oleh saudara Abrar kita pada hari ini. Pertama sekali, beliau berkatakan bahawa apa yang dijanjikan dalam Belanjawan 21 ini merupakan tanggungjawab kerajaan. Betul. Sebab itulah kita perlu luruskan Belanjawan 21 ini di peringkat parlimen dengan perubahan-perubahan yang kita suarakan. Itu yang pertama. Kedua, beliau mengatakan, saudara Abrar mengatakan bahawa M40 tiada dalam bajet ini. Saya sebenarnya dah perasan daripada tadi, tapi bagi peluang pada saudara Abrar. Dia tak banyak cite any numbers, banyak perkara ini, perkara itu. Where are your facts specifically? Macam mana saya tujukan, berapa bilion, berapa juta, untuk apa, untuk siapa, berapa banyak bilangan. Kerana semua orang boleh cakap, oh dulu lagi banyak, sekarang sikit. Dulu lagi banyak, sekarang sikit. Where is your facts? Kita kena bercakap bersama fakta. Ulang sekali di sini. Daripada awal tadi saya kata fakta di mana. Saya bagi peluang untuk beliau cakap tentang nombor-nombor dan sebagainya. Tapi tak apa. Kita bercakap pasal Belanjawan 21 je yang berkaitan dengan kewangan. Tapi tak apa, tak perlu sebut kewangan. Baik, peruntukan bantuan untuk M40. Pengeluaran simpanan KWSP akaun 1. Ni memang specifically bawah tajuk M40, minta maaf M40 boleh tengok fakta ni. Baik. Pengeluaran simpanan KWSP akaun 1 sebanyak RM500 macam saya cakap tadi. Dan pengeluaran akaun 2 KWSP juga boleh untuk perlindungan insurans, takaful hayat dan penyakit kritikal. Sebab kita kena ingat bukan pandemik ni COVID-19 punya penyakit je ada, tapi yang sakit diabetes apa semua ada lagi. So kerajaan tidak melupakan tentang perkara itu. Tolong ingat Abrar. Kemudian cukai pendapatan turun kepada 1%. Pendapatan bercukai RM50,000 sehingga RM70,000 berkaitan dengan tersebut. Maksudnya itu bilangan M40 lah. Bantuan perihati rakyat sehingga RM750 untuk isi rumah berpendapatan bulanan RM4,000 hingga RM5,000. M40 golongan tersebut. Pengangkutan awam RM20 juta pusat komuniti untuk tempat penjagaan anak-anak selepas tamat sesi sekolah. Jadi ini membantu. Boleh tak? Okey. Jadi ini membantu keluarga di rumah, macam selalu kata, oh kat rumah tak boleh nak buat kerja sebab anak pun kat rumah. Tapi ini membantu M40. Kemudiannya KWSP juga RM9.3 bilion, pengurangan kadar caruman minimum KWSP daripada 11% kepada 9% mulai Januari 2021 untuk tempoh 12 bulan. Bantuan pembayaran pinjaman bank, penangguhan, pengurangan bayaran pinjaman mudah lulus dengan pengisytiharan Kediri self-declaration, pengurangan pendapatan. So, macam saya cakap tadi saudara Abrar katakan bahawa kita kena ada moratorium, kalau tak cukup moratorium kita kena bagi pengurangan bayaran balik. Saya dah cakap awal-awal tadi, tolong dengar saudara Abrar bahawa fakta tu telah disebut oleh saya awal-awal tadi. Iaitu selama 3 bulan moratorium dan pengurangan 50% untuk bayar balik. Tolong dengar. Baik. Kemudian SSPN pelepasan cukai ni untuk yang nak bayar balik PTPTN dan sebagainya, pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah dan sebagainya. Banyak lagi saya nak ribat, tapi nak masuk pada persoalan tadi, pada saya 4.4 bilion itu sangat-sangatlah perlu, kalau boleh ditambah. Tapi kalau tidak boleh, kita alihkan peruntukan-peruntukan itu kepada perkara yang lebih memerlukan untuk mahasiswa seperti mana yang dicadangkan. Maybe kita kena ada juga one off punya bantuan sedikit. Dalam masa sama, kita kena ingat, macam telco punya plan, kita bagi free and what not tu, macam saudari Viviana kat Sabah, kita tengok. Dia dapat telco apa pun, adakah ia berguna? So that begs the question. Adakah ia membantu dengan bagi telco free sini sana, padahal dekat this coverage area, tak semestinya Celcom okey, tak semestinya Maxis okey. So we have to think bigger, and the kerajaan is in the plan untuk think bigger than that. Bukan sahaja bagi plan free,
Tapi dalam masa sama meningkatkan infrastruktur, minta maaf, tercampur pula bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Jadinya infrastruktur kita untuk bantuan rural areas untuk dapat network connectivity minimum 4G, tapi sekarang nak buat 5G. Itulah yang penting, bukanlah plan tu penting untuk free telco dan sebagainya. Dalam masa sama kena seiring dengan apa yang kerajaan dah cakap, iaitu untuk memberikan infrastruktur yang kuat untuk jaringan network kita. Semua ada dalam belanjawan. Banyak sangat nak ribat, Abrar ni susah. So itu jawapan saya lah. Bukan susah, minta maaf. Senang, tapi banyak sangat, takut nanti lari poin pula. Baik, 6, melonjak pengajian tinggi. Dari segi dekat dalam belanjawan untuk KPT ni sendiri, 150 juta untuk KPT PACE, meningkatkan kemahiran melalui persenjataan profesional. MyStep, peluang perantisan bersama GLC. Dan perolehan peralatan bekalan ujian makmal dan ubat-ubatan di hospital pengajar universiti, 50 juta ringgit. Ini sebenarnya kita boleh lihat dalam masa akan datang ini, kemungkinan COVID tak akan reda, tapi akan terkawal. Jadinya dengan masa itu, kemungkinan besar kita dapat masuk semula ke IPT kita masing-masing untuk menggunakan fasiliti yang ada. Jadi adakah saudara Abrar kata tadi tentang ikan pancing umpan? Semua tu kerajaan dah bagi. Sebab tu kerajaan sekarang tengah planning untuk kita improvekan these facilities. In the meantime sekarang ni waktu tengah PKPB dan sebagainya, nanti bila dah reda sikit, insyaAllah, memang tak akan lenyap terus tapi dah reda, akan tersedia fasiliti. Mahasiswa yang perlukan, datang balik ke kampus, kita berikan kemudahan untuk digunakan. Kemudiannya, ni tadi dah ribat dah pasal bantuan moratorium M40 dan sebagainya, nak bayar balik lah macam mana tu, saya dah cakap dah. Dan seterusnya, ini untuk pembangunan luar bandar. Untuk pembangunan per se, saya nak cakap saya sangat setuju. Jasa lah, apalah, dan juga benda-benda tu sangat-sangat terperlukan. Saya nak highlight kat sini sebab saya nak ingatkan kepada semua, UMNO bukan teras utama kerajaan sekarang. Yang teras utama merupakan parti Bersatu, ya. Tan Sri Muhyiddin Yassin, Azmina Ali dan rakan-rakan beliau. Jadinya sini saya nak tekankan, mereka ini tekankan bahawa 160 juta ringgit untuk MITI punya pembangunan-bangunan baru. Betul. 64.4 million ringgit untuk pembangunan di Borneo, pada saya itu sangat diperlukan. Dan 230 million ringgit untuk Ministry of Home Affairs dan 11.7 bilion 11.7 bilion ringgit untuk Prime Minister's Office. Jadinya dekat situ, kepada Parti Bersatu, please keep your Prime Minister in check. Please keep your Ministers of Bersatu in check. Kerana Prime Minister Office dapat 11.7 bilion ringgit peruntukan. Apakah itu, wahai YB? With all due respect. Dan pembangunan, lepas tu patutnya funding ini dialihkan juga kepada mahasiswa kita dan juga inisiatif pembangunan luar bandar. Kerana apa? Mahasiswa kita, tolonglah jangan ingat M40 sahaja yang ada. Tolonglah ingat, banyak yang daripada luar bandar yang sekarang di rumah, yang perlukan fasiliti, bukan untuk zaman COVID ni saja, tapi untuk masa depan. Masa depan kita pun perlu infrastruktur yang bagus. Untuk jalan 1.3 bilion, penambahan baris dan sebagainya, bolehlah baca lepas ni, masa saya dah nak habis. Jadinya, before that, saya nak cakap bahawa jawapannya, kita boleh alihkan a few funding from KPT sedia ada untuk kepada mahasiswa. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Iman Nur Hizam. Begitu menarik ya penyampaian yang disampaikan oleh saudara Iman. Dia banyak kali cakap dekat saudara Amirul, dengarlah banyak kali ya. So saya harap saudara Amirul jangan ambil hati ke apa ke kan, kepada apa yang disampaikan oleh saudara Iman sebentar tadi. Tujuan debat kita pada malam ini bukanlah nak mencari salah siapa. Bukanlah nak cakap pihak ini lebih baik daripada pihak ini. Tapi ini adalah untuk sebagai intellectual discussion untuk kita kepada mahasiswa faham apa yang telah diperuntukkan oleh kerajaan, cara nak mendapatkan bantuan-bantuan tersebut ataupun apa penambahbaikan yang boleh diambil dari kepada pihak kerajaan daripada sesi perdebatan kita pada malam ini. Jangan gaduh-gaduh. Jadi kita akan teruskan kepada pusingan kita yang ketiga, iaitu pusingan pergulungan. Jadi saya berikan masa 5 minit kepada saudara Amirul Abrar, iaitu Presiden MKM UiTM untuk menyampaikan pergulungan beliau. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perluguan hari ini, saya nak fokus terhadap cadangan-cadangan yang saya unjurkan dalam debat hari ini. Pertama sekali, saya unjurkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi untuk adakan satu plan jangka masa panjang di mana kos untuk infrastruktur buat masa sekarang tidak perlu. Sebaliknya, disuntik kepada kos operasi universiti. Walaupun universiti tutup, mereka tetap perlu membayar beberapa kos operasi. Dengan suntikan ini, dapat mengurangkan liability universiti yang menghasilkan pengurangan kos yuran pengajian kepada yuran pengajian, iaitu yuran perkhidmatan dan juga fasiliti. Akhirnya, inilah yang menjawab kepada kebajikan mahasiswa. Kedua, saya minta untuk hari ini kita beri ruang untuk menjawab tentang PTPTN yang langsung Iman tak sentuh hari ini. Dengar Iman, saya cakap pun Iman tak dengar. Dan Iman tak bidas pun. Poin saya hari ini, peliklah hari ini. Pertama, perlu ada perancangan yang jelas. Belanjawan untuk PTPTN juga perlu dirangkum dalam Belanjawan 2021. Iaitu satu plan untuk melanjutkan moratorium supaya mereka dapat revive ekonomi. Kemudian perlukan ada skim pembayaran balik yang efektif bagi sesuaikan dengan keadaan rakyat sekarang. Mereka mungkin dapat kerja, mungkin boleh bayar, tapi kalau dibayar dengan kadar yang lebih rendah, saya kira inilah lebih baik untuk menyelamatkan rakyat kita daripada untuk mencatu dan bersusah payah hadirin dan hadirat semua. Ketiga, berkenaan dengan PTPTN juga, iaitu tentang pinjaman untuk membeli laptop dalam kalangan mahasiswa sekarang. Saya cadangkan kita tidak perlu pinjamkan dari PTPTN. Kita patut lihat bagaimana pelaksanaan dengan perkara 117 dalam kesinambungan digital. Dalam perkara ini, dia memberitahu bahawa GLC dan GLIC menyumbang 150 juta untuk pembelian laptop kepada 50,000 pelajar sekolah. Jadi, benda yang sama, practicality yang sama boleh kita lakukan kepada mahasiswa dalam KPT ini. Tidak perlulah kita pinjam yang akhirnya akan membebankan graduan untuk bayar. Sudahlah perlu bayar, ada lagi faedah 1% lepas grace period. Keempat, tingkatkan peruntukan pada universiti. Saya cerita tadi banyak universiti yang menerima penurunan peruntukan. Contohnya UiTM kepungan sebuah 100 juta. Inilah jawapan kenapa kita tak boleh kurangkan yuran. Sebab kita turunkan yuran, turunkan kos peruntukan. Sedangkan UiTM inilah yang paling banyak B40, yang paling ramai M40, tapi dikurangkan. Peliklah. Jadi apakah mesej moral yang ingin disampaikan kepada kerajaan? Bukankah kerajaan sekarang adalah kerajaan Melayu Islam yang diimpikan rakyat? Tapi kenapa pelaksanaan tidak seperti yang dinyatakan? Kelima, bantuan one-off. Saya cerita tadi, B40 dapat pelbagai manfaat daripada belanjawan. Tapi kenapa one-off ini masih penting? One-off ini adalah kepada mahasiswa M40 yang di bawah tanggungan M40. Bukannya M40 yang terima bantuan one-off tu. Mereka yang di bawah tanggungan M40. Hadirin dan hadirat semua. Imanlah yang kena dengar betul-betul. Bukan saya. Saya dah cakap bantuan ini kepada mereka di bawah keluarga M40. Sedikit sebanyak bantuan ini boleh membantu untuk menyelesaikan kos-kos utility lain dan sebagainya. Seterusnya, perkara yang paling mustahak adalah menolak peruntukan yang tidak menguntungkan. 80 juta kepada jasa penggerak komuniti negara. Ini bayangkan kalau kita suntik kepada tabung KPT, berapa banyak laptop yang kita boleh bagi kepada mahasiswa, berapa banyak yuran yang kita boleh kurangkan pada mahasiswa, berapa banyak frontliners yang boleh kita bantu, berapa banyakkah golongan sasar di bawah COVID-19 ini dapat kita berikan bantuan. Sekiranya mereka batalkan dulu program ini dan disuntik kepada kumpulan wang COVID-19. Daripada ini, apakah faedahnya yang kita berikan kepada jasa, kepada penggerak komuniti dalam situasi kritikal ini? Adakah jasa dan penggerak komuniti ini dapat bagi makan rakyat? Tidak. Adakah jasa hari ini dapat menyenangkan tidur rakyat di waktu malam? Tidak. Yang menyenangkan rakyat waktu malam adalah aliran tunai dalam kalangan mereka, dapat kerja untuk sara hidup, mahasiswa dapat dikurangkan bebannya. Jadi inilah bentuk yang menyenangkan rakyat, bukannya projek-projek ataupun geran terus kepada kroni-kroni kerajaan ini. Jadi saya kira
Itu sahaja untuk hari ini. Saya minta untuk belanjawan ini dipinda supaya sesuaikan dengan mahasiswa sekarang dan kita dapat menikmatinya bersama. Assalamualaikum. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara Amirul Abrar di atas pergulungan sebentar tadi. Amat menarik ya pergulungan beliau. Beliau kenakan balik saudara Iman. Suruh dengar balik lagi sekali. Okey, jadi sebelum kita tutup sesi perdebatan kita pada malam ini, saya persilakan saudara Iman untuk membuat pergulungan selama 5 minit. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih saudara Abrar, sangat-sangat dengar dan saya unjurkan balik kepada saudara. Dengar juga saya kata apa-apa cadangan semua saya bersetuju. Semua cadangan-cadangan yang baik itu semua saya bersetuju. Saya tak ada nak membidas kerana saya bersetuju. Kenapa saya nak bidas perkara yang betul, perkara yang perlu. PTPTN, kena kita lebih detail macam mana nak dan sebagainya. So, itu semua saya setuju. Pengurangan yuran pengajian, setuju. Dan sebagainya apa yang cadangan itu sangat-sangatlah dipersetujui kerana itu baik untuk mahasiswa. Ingat, saya UMNO siswa di sini bukan kerajaan yang ada sekarang. Saya untuk mahasiswa. UMNO siswa untuk mahasiswa, bukan untuk kerajaan. Baik, seterusnya, tapi okey, saya masuk kepada pergulungan saya lah. Apa yang kita dapat lihat pada hari ini adalah semua orang mengalami kesusahan. Dan seperti mana saudara Abrar sendiri katakan bahawa susah kerajaan lain dengan susah rakyat. Sangat setuju. Oleh itu, saya, UMNO siswa juga sokong dengan sepenuhnya untuk pindaan yang diperlukan untuk belanjawan 2021. Ini adalah untuk kebaikan rakyat sejagat, terutamanya mahasiswa dan belia. Untuk mahasiswa, saya ingin katakan bahawa kita perlu tengok long term juga dalam masa sama. Iaitu, seperti mana saya katakan, infrastruktur adalah penting untuk kita sendiri dapat pekerjaan nanti dan insentif-insentif kepada majikan-majikan untuk mengambil kita untuk bekerja. Contohnya, pembangunan luar bandar nanti akan ada pemasangan 27,000 unit lampu serta menanggung kos operasi dan penyelenggaraan 500,000 unit lampu jalan kampung. Orang-orang yang sekarang dekat rumah, dekat kampung sekarang ni, insyaAllah dapat bantuan, dapat fasiliti yang bagus untuk meneruskan maybe online learning ataupun online business dan sebagainya. Oleh itu, saya ingin berkata tentang satu perkara yang penting iaitu pesanan kepada MP-MP, kepada kerajaan itu sendiri. Belanjawan 2020 ini selepas pindaan, selepas apa-apa yang dibincangkan diperbaiki dan semua ini perlulah saya ingin tekankan dan memberikan amaran bahawa semua bajet ini perlu turun ke bawah. Semua perlu sampai ke stakeholders yang layak untuk terima. Kerana apa? Bukan saya nak cakap apa, tapi there is this one case that happened yang tidak diwar-warkan pada zaman PH, iaitu ada perkampungan yang diberikan astro dish untuk bila bancian dilakukan, orang banci akan nampak, oh rumah tu ada astro punya services, makanya dia bukan B40. Padahal bantuan funding ada and orang tipu, maksudnya the YBs menipu untuk sedut duit itu dengan cara, oh tak ada orang B40 sini untuk dibantu. So perkara-perkara seperti ini perlu dielakkan dan ini merupakan amaran kepada semua MP-MP, semua YB-YB, pihak kerajaan ke pembangkang, tolong jangan lakukan perkara-perkara sebegini kerana yang selayaknya menerima bantuan-bantuan kewangan ini adalah orang yang layak, bukannya kroni-kroni dan sebagainya. Janji perlu ditepati. Baik, seterusnya mahasiswa, saya sangat sokong bahawa kita perlu mendapatkan one-off bantuan juga dalam masa sama. Look at the bigger picture as well. The government is preparing us a place where job opportunities is still available in this pandemic. Maka dengan itu kita perlu ingat, apa yang bagus kita ambil, apa yang bagus kita teliti, apa yang bagus kita gunakan. Bukannya terus lupakan semua hanya kerana one-off punya RM250 sahaja. Suka saya ingin tekankan macam saudara Abrar kata tadi bahawa boleh gunakan duit untuk kad siswa dulu, gunakan duit untuk bayar bil, something like that. Mengikut statistik sendiri, kad siswa pada zaman itu dia punya statistik, pembelajaran paling utama kad siswa digunakan untuk apa? Adalah untuk wayang, panggung wayang, tengok wayang. Kedua adalah untuk berbeli belah. Ketiga adalah untuk hiburan. So, duit yang kita dapat kad siswa dulu tu, majority of the student itself menggunakan itu untuk
untuk have fun lah. So sebab itu kerajaan ubah suai sedikit untuk untuk membantu mahasiswa dengan long term planning berbanding dengan one off sahaja. Tapi saya ingin tekankan sekali, one off perlu diberikan juga, tapi hanya fokus pada M40 dan B40. T20 jangan ceritalah, jangan bagi langsung. Sorry guys. Dan untuk pendapatan kerja untuk M40 sebentar tadi, mohon sangat-sangat tengok betul-betul belanjawan. B40, M40 sangat-sangat banyak. Jangan cakap tak ada M40 dan sebagainya. Saya faham bahawa semua mahasiswa sini intellectual dan boleh berpandang ke hadapan dan tengok apakah fakta dan bukannya auta. Terima kasih. Sekian, terima kasih. UMNO Siswam menyokong belanjawan bersama-sama dengan pindaan yang perlu dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, terima kasih diucapkan kepada saudara Iman Nur Hizam sebentar tadi di atas pergulungan. Jadi kedua-dua pendebat kita telah pun membuat pergulungan yang sangat menarik, saya rasa. Dan debat pada malam ini juga disertakan dengan beberapa fakta, beberapa cadangan yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan. Dan juga beberapa idea yang saya nampak boleh ditambah baik untuk kita sama-sama sebagai mahasiswa atau yang berada di rumah sana, untuk kita tahu apa isi belanjawan 2021 untuk kita manfaatkan bersama. Saya rasa dua pendebat pada malam ini sungguh saya rasa saya respect lah diorang sebab berani bersemuka di antara satu sama lain. Walaupun belanjawan ini bukan mereka yang buat, tapi mereka sanggup bersemuka untuk menyuarakan pendapat. Bukan hanyalah menjadi keyboard warrior dan sebagainya, tapi bersemuka untuk satu intellectual discourse yang menarik untuk penambahbaikan kita bersama. Jadi saya berterima kasih kepada penganjur kita pada malam ini, iaitu Next Step, dengan kerjasama Kelab Gemilang. Kelab Gemilang, ya, dengan kerjasama Kelab Gemilang menganjurkan debat pada malam ini, dan saya harap ini tidak terhenti di sini sahaja. Maksudnya kita akan ada lagi bukan sahaja debat, mungkin discussion yang sebegini rupa. Kita ambil dua mahasiswa yang mempunyai pendapat yang berbeza untuk kita sama-sama ajukan pendapat, sama-sama berbincang untuk Malaysia yang lebih baik. Jadi kita akhiri perdebatan kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal As.